Ini merupakan satu lagi topik yang dinanti-nantikan oleh para penonton, iaitu bantuan prihatin dari segi bil elektrik kita. Ya, semestinya ada yang mungkin terkejut dengan bil elektrik mereka dan kita akan dapatkan perincian mengapa ia begitu dan apakah bantuan-bantuan tambahan yang akan disampaikan kepada rakyat untuk membantu meringankan beban mereka. Kita bersama dengan tetamu kita di studio. Ya, di studio kita ada Insinyur Megat Jalil Megat Hassan yang merupakan Ketua Pegawai Retail TNB. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Seterusnya kita mulakan terus dengan tambahan bantuan yang akan disalurkan kepada 7 juta rakyat Malaysia. Silakan. Semasa peringkat awal PKP, kerajaan telah mengumumkan pakej diskaun kepada pengguna-pengguna elektrik di negara kita berdasarkan kepada jumlah penggunaan. Jadi sebahagian daripada pengguna menerima diskaun 50%, 25%, 15% dan 2%. Dan baru-baru ini kerajaan mengumumkan lagi satu pakej bantuan yang dinamakan bantuan prihatin elektrik yang mana kesemua 76 juta pelanggan kediaman akan menikmati manfaat mendapat elektrik percuma sehingga RM77 bagi bulan PKP iaitu April, Mei dan Jun. So, daripada statistik tenaga nasional 4 juta pengguna mempunyai penggunaan di bawah RM77. Dalam arti kata lain 4 juta pengguna akan menerima elektrik percuma untuk bulan 4, 5 dan 6. Dan selebihnya itu 3 juta lebih akan menerima maksima RM77 sebulan. Jadi apabila kita kalikan 3 bulan, maknanya pengguna akan mendapat 231 bantuan elektrik, yang mana bantuan ini akan dibayar pada bil bulan Julai ini semasa kita memberikan bil untuk bulan Julai. So itu merupakan elemen utama pakej bantuan yang kita sedia maklum bahawa situasi COVID ini merupakan satu situasi yang luar biasa yang tak pernah berlaku. Tuan, bagaimana sebenarnya timbul kekeliruan di kalangan para pengguna? Sebab ada yang memuat naik bil mereka, ada yang dah mula membuat mencongak kalau biasa banyak ni, tiba-tiba keluar banyak ni. Apa yang boleh diperjelaskan kepada para penonton, para pengguna TNB khasnya? Kita sedia maklum bahawa sebahagian besar daripada kita semasa tempoh PKP tinggal di rumah dan ia memberi kesan kepada penggunaan elektrik. Kerana elektrik memberikan kita kelesaan semasa berada di rumah. Dan bagi memberikan penjelasan yang lebih lanjut, Tenaga Nasional pada bulan Julai ini akan mengeluarkan apa yang dipanggil penyata bantuan prihatin elektrik. Yang mana pengguna-pengguna boleh melihat secara terperinci diskaun yang diterima pada bulan 4, 5, 6 dan juga bulan 7. Dalam salah satu elemen yang di bawah bantuan prihatin ini ialah kita membuat lagi satu band diskaun berbanding dengan sebelumnya, iaitu bagi pengguna-pengguna yang mengguna antara 601 hingga 900 kilowatt. Sebelum ini kadar diskaun adalah 2%. Dalam bantuan prihatin elektrik ini, diskaun ini dinaikkan menjadi 10%. Maknanya ada tambahan 2%. Ini untuk mengambil kira pengguna-pengguna yang apabila dia guna lebih, dia jump band. Dia terlebih daripada band biasa. So ini antara yang akan diperincikan dalam bantuan prihatin elektrik, dan penyata ini akan diedarkan kepada semua pelanggan TNB untuk bil bulan Julai ini. Jadi adakah semua pelanggan akan menerima bil seperti mana yang disebutkan dalam bulan Julai ini lengkap dengan perkiraan, dan adakah ini bererti bahawa bil-bil yang sekarang ini tular tidak perlu dibayar lagi, tunggu bil bulan Julai? Sebahagian besar pelanggan akan menerima penyata bantuan prihatin ini bersama dengan bil Julai, melebihi 99%. Cumanya ada lebih kurang 1% yang mana Tenaga Nasional kemungkinan tidak dapat membuat bacaan di tapak disebabkan
pengguna tidak ada akses kepada meter di tapak. Jadi bagi pengguna-pengguna yang kita tidak dapat akses kepada di tapak, kita akan menghubungi pengguna itu untuk membuat temu janji. Sebab kadang-kadang pengguna tak ada di rumah ataupun tak ada di premis, kita tak boleh buat bacaan kalau meter itu di dalam. Jadi kita akan menghubungi pengguna untuk membuat temu janji bila yang masa yang sesuai. Dan itu mungkin juga boleh berlaku pada Sabtu dan Ahad. Dan pada waktu yang sama juga kita pengguna juga boleh menghubungi Tenaga Nasional melalui line kita untuk membuat tebu janji. Ataupun lagi mudah, kalau meter reader kita tak boleh sampai, kita tak dapat bacaan, pengguna boleh ambil gambar meter tu dan boleh majukan email kepada TNB Line. So ini beberapa cara yang mudah yang kita beri pada pengguna supaya kita dapat ambil bacaan meter dan boleh beri diskaun. Sebab kalau tak ada bacaan sebenar, kita tak boleh nak kira diskaun itu. Macam mana TNB nak mengenal pasti sejauh mana autentisiti ataupun keaslian gambar tersebut? Kita mempunyai sistem digital yang mana kita boleh kenal pasti bahawa gambar yang diberikan adalah autentik lah. Adalah autentik lah. Dan kita memang sudah ada skim ni, apa yang kita panggil self meter reading. Jadi pengguna sebenarnya boleh buat self meter reading dan upload dia kepada dalam kita punya MyTNB apps. Tapi pelanggan-pelanggan yang menggunakan MyTNB app juga boleh menggunakan self meter reading. Sebelum COVID sekalipun telah terdapat beberapa bantuan dari segi pembayaran secara ansuran yang dimajukan oleh pihak TNB kepada para penonton. Adakah ia akan terus digunakan untuk keadaan bil-bil yang terkini ataupun bagaimana? Silakan. Pada pelanggan yang telah membuat pembayaran untuk bulan 4 dan 6, pelanggan akan menerima bantuan ini pada bulan Julai. Jadi pada yang telah membayar, kemungkinan besar ada lebihan bil bagi bulan Julai. Jadi untuk pembayaran bulan Julai ini kita akan offsetkan penggunaan untuk bulan Julai. Jadi pelanggan mungkin mendapat jumlah yang negatif di dalam bil bulan Julai kerana dia telah ada bayar dan juga kita bagi bantuan. Dan jumlah yang negatif ini pelanggan tak perlu risau, kita akan offsetkan untuk bulan-bulan yang seterusnya. Sekiranya masih ada lagi tunggakan, walaupun dah bayar, dah ada bantuan, masih ada lagi tunggakan, maka Tenaga Nasional memberikan pelan bayaran mudah. Kepada jumlah yang tertunggak ini, boleh bayar secara ansuran sehingga Disember 2020. Jadi itu merupakan salah satu daripada pakej yang kita beri kepada pengguna. Dan ingin juga saya sebut bahawa kita juga memberhentikan pemotongan bekalan elektrik sehingga 30 September. Maknanya pengguna tak perlu risaulah. Boleh mengambil masa untuk membayar pada Tenaga Nasional kerana kita tidak melakukan pemotongan. Ini merupakan salah satu tindakan Tenaga Nasional supaya pengguna boleh recover. Sebab kita ni di bawah recovery MCO. Dan lagi satu perkara yang mungkin menjadi persoalan kepada pengguna ialah biasanya bila lewat bayar ada penalti. Tapi dalam konteks period PKP ini juga kita tidak mengenakan sebarang penalti bermula daripada 18 Mac itu sehingga 30 September. Jadi kita berharap pengguna dapat menggunakan ruang-ruang ini sepenuhnya dan insyaAllah kita akan pastikan bekalan elektrik sentiasa ada di premis pengguna. Tuan, dengan pelepasan-pelepasan sebegini ataupun kemudahan yang diberikan kepada para pengguna ini, mungkin pertama kali kita dengar menghela nafas juga, Alhamdulillah TNB faham dan sebagainya. Tapi apakah pula insentif ataupun kelebihan bagi mereka yang tetap bayar pada masanya, tetap bayar on time walaupun ialah tidak ada dapat bil fizikal sebagainya, masih diligent, masih terus dengan mencari meter pada aplikasi. Apa kelebihan kepada mereka yang bayar on time dan tidak menggunakan ansuran? Kepada pengguna yang telah membayar penuh dan pengguna akan mendapat satu kredit bagi bulan Julai.
Sebab itu maknanya pengguna bulan Julai kemungkinan tak perlu membayar bil. Yang Tuan cakap negatif tadi tu. Negatif. Jadi itu satu bawa ke hadapan. Dan lagi satu perkara yang kita telah laksanakan ialah kita telah mula memasang smart meter pada sebahagian daripada pengguna kita. Kita membuat projek perintis di Melaka pada tahun lepas. Kita dah pasang 300,000 pengguna kediaman dengan smart meter. Dan kelebihan smart meter ni ialah pertamanya pembaca jangka tak perlu ke tapak. Jadi kita boleh baca daripada office. Jadi pengguna dapat bil yang tepat dan cepat. Dan smart meter juga bagi kita maklumat. Apabila digabung dengan MyTNB apps, dia boleh bagi penggunaan kita setiap hari. Jadi kita boleh monitor penggunaan kita. Dan kita mendapat testimonial yang baik daripada pengguna-pengguna di Melaka yang menggunakan smart meter. Sebab semasa tempoh PKP, dia boleh monitor setiap hari dia punya penggunaan. Jadi dia boleh kontrol dia punya penggunaan elektrik di rumah masing-masing. Bila akan dilancarkan full force, Tuan? Secara sepenuhnya di seluruh negara? Sebelum MCO, kita telah mulakan pemasangan tu di Klang Valley. Sebab phase yang selanjutnya adalah di Klang Valley. Dan insya-Allah dalam masa terdekat ini kita habis saja MCO ni, kita akan mulakan pemasangan semula untuk pengguna-pengguna di Klang Valley. Sebelum kita bersiaran langsung tadi, kita dah berbincang secara santai berkaitan bil masing-masing dan kelengkapan elektrik dalam rumah masing-masing. Mungkin ramai yang tidak tahu tentang kelengkapan elektrik dalam rumah mereka, perkakas-perkakas yang menelan elektrik dengan banyak, dan mereka terus menggunakan dalam tempoh PKP tanpa mengetahui kesannya kepada penggunaan tenaga mereka. Mungkin kita boleh berikan sedikit nasihat tentang bagaimana untuk mengurus penggunaan alat-alat ini. Peralatan elektrik di rumah kita mempunyai kadaran yang berbeza. Maknanya dia menggunakan elektrik pada kadar yang berbeza. Dan kadar ini biasanya dilihat dalam rating dia lah. Elektrik ada kata apa ni, kita biasa dengar aircon 1 kilowatt. 1 kilowatt itu dia punya kadar lah. Besar. Dan kalau kita tengok kipas 70 watt. Kecil. Jadi kita sendiri maklum bahawa yang kadar yang besar ni akan guna elektrik yang lebih. Jadi di rumah biasanya penggunaan elektrik, alatan yang menggunakan elektrik yang lebih ialah aircon. Ini antara yang paling utama. Aircon. Yang keduanya ada juga peralatan seperti pemanas air. Pemanas air yang sentiasa memanaskan air 24 jam. 24 jam. Dan kita ada juga setrika. Setrika itu menggunakan elektrik yang lebih. Sebenarnya setrika kita tak guna selalu. Dan jadi ada dua benda yang menyebabkan penggunaan elektrik akan tinggi. Satu, peralatan itu sendiri. Lagi satu, tempoh kita guna. Dalam situasi PKP ini kita lihat bahawa penggunaan aircon merupakan penyumbang terbesar. Kerana kita pasang aircon, waktu pula lama. Mungkin 15 jam dan sebagainya sebab kita berada di rumah. Jadi inilah jadi dalam penggunaan aircon sebenarnya kita mempunyai cara mana-mana kita masih boleh guna aircon, tetapi tempoh dia tidak sepanjang masa. Sebab aircon dibekalkan dengan satu peralatan dipanggil timer. Jadi di sini pengguna-pengguna boleh menggunakan timer untuk memastikan bahawa kita pasang aircon 4 jam, udara dah sejuk, off, kemudian ada 4 jam lagi kita pasang. Jadi ini dapat membantu penggunaan elektrik yang berhemah di rumah. Dan kita memang menggalakkan supaya pengguna sentiasa menggunakan elektrik dengan berhemah. Dan apabila ada smart meter ni, dengan MyTNB app ni memang dia boleh gabungkan semua ni. Jadi kita dapat maklumat yang baik untuk penggunaan kita di rumah. Kesannya Tuan untuk kita kongsikan dengan para penonton, para pengguna dan juga untuk customer TNB khasnya. Apakah kesan bantuan perhati elektrik ni dalam jangka panjang? Tentu saja apa yang berlaku seperti yang saya maklumkan bahawa ini satu perkara yang luar biasa. Dan peningkatan dari sudut penggunaan domestik sebenarnya, peningkatan daripada statistik tenaga, peningkatan semasa tempoh PKP kita dapati bahawa
pelanggan kediaman meningkat antara 20 hingga 50%. Ya. Tapi sebaliknya pula untuk pengguna-pengguna dari sektor komersial dan industri. Semasa tempoh PKP, sektor industri dan komersial kita lihat penurunan antara 30 hingga 50%. So secara keseluruhan dalam tempoh PKP ini penggunaan elektrik seluruh negara apabila kita gabungkan sektor domestik, komersial dan industri sebenarnya menurun antara 20 hingga 30%. Dan apabila pemulihan telah berlaku dan kita dapati bahawa peningkatan elektrik telah pun bermula walaupun belum mencapai tahap sebelum PKP. Dan kita semua maklum bahawa dari sudut perancangan tenaga nasional kita perlu pastikan infrastruktur kita sentiasa dapat memberi bekalan kepada kediaman dan juga premis komersial dan juga industri. Kerana elektrik sebenarnya satu perkara asas yang untuk membangunkan negara kita. Mungkin ada yang ingin bertanya secara spesifik tentang bil masing-masing. Sebarang pertanyaan, bagaimana Tuan? Adakah masih mempunyai ruang untuk mereka bertanya dan kepada siapa mereka harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan? TME menyediakan 3 saluran utama untuk kita berinteraksi dengan pelanggan lah. Dan kita panggil pelanggan channel ni 3C, click, call, come over. Baik. Klik bermaksud saluran digital. Ya. So kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada email. Dan yang kedua call. Kita ada K-Line yang mana pelanggan boleh call 1300-8854. Dan seterusnya kita ada 125 kedai tenaga di seluruh negara dan kita juga welcome pelanggan-pelanggan untuk hadir. Baik, terima kasih sedia kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Itu dia perincian berkaitan dengan bil elektrik anda dan bagaimana untuk menguruskannya pada bulan ini. Sekarang contactless, ambil sahaja aplikasi untuk mengetahui secara langsung apa yang perlu anda tahu tentang bil anda. Terima kasih sekali lagi Tuan.